aku tengok muka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan muka manusia biasa, muka seorang yang baik, seorang yang saleh. Maka kerana ini, kata Abdullah bin Salam, dia telah masuk Islam dan dia sembunyikan Islam dia daripada diketahui oleh pengikut-pengikut dia orang Yahudi. Dan dia berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, saya telah masuk Islam, beriman dengan apa yang kamu bawa ini. Tetapi saya nak bagi peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, inna yahuda qaumun buhtun. Rasulullah berhati-hati. Yahudi ini adalah satu bangsa buhtun, yang tak pakai kerja, yang tak ikat janji, yang tak lekat ikrar. Mereka ini boleh buat apa saja untuk kepentingan peribadi mereka. Inilah suatu sifat Yahudi yang telah ditunjuk, yang telah diberitahu oleh Abdullah bin Salam, yang Nabi kita telah dapati sifat ini dalam Al-Quran. Tetapi satu bangsa buhtun yang tak lekat janji. Inilah pelajaran yang pertama yang kita dapat, yang telah diberitahu oleh Abdullah bin Salam, bahawasanya Yahudi suatu bangsa yang tak lekat ikrar, tak lekat janji. Mana kalau kita masih lagi berpegang dengan sifat ini, kita telah berikrar buat janjian apa-apa yang kita buat kontrak mana-mana, tiba-tiba kita tak ikut perjanjian, maka kita telah memiliki suatu sifat yang dipegang, yang ditaita ini telah dipegang oleh golongan Yahudi yang tersebut. Kemudian kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, untuk membuktikan apa yang saya bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, minta tuan jemput orang Yahudi datang ke sini dan tanya dia, siapa dia ke Al-Husain ibn Salam fikum. Maknanya, apakah kedudukan Al-Husain bin Salam ini dari kalangan orang-orang Yahudi di sini dan di mana-mana. Biarlah saya sembunyi mana-mana tempat dalam rumah Rasulullah. Cobalah kita dengar apa yang diberitahu oleh mereka. Lepas kita dengar cerita ni, saya akan keluar mengisytiharkan saya ini telah Islam. Nabi kata, baiklah. Nabi SAW bagi utusan, minta panggil ketua-ketua Yahudi yang berada di Madinah supaya datang. Dan Nabi kita SAW telah bertanya, siapakah Abdullah bin Salam dari kalangan kamu? Orang Yahudi beri jawapan, ya Rasulullah, ya Muhammad, Sayyiduna wa ibnu Sayyidina wa habruna wa alimuna. Dia kata, Abdullah bin Salam ini adalah pemimpin kami, ketua, anak kepada ketua kami, orang yang paling alim di kalangan kami, dan inilah ulama tokoh kami. Abdullah bin Salam, setelah selesai Yahudi puji Abdullah bin Salam, dia minta izin Rasulullah, saya nak keluar. Saya nak keluar daripada bilik ini, berdepan dengan Yahudi, dan beritahu kepada Yahudi, ya ma'syara Yahud, pokok Yahudi, apa yang kamu cakap tadi kamu tahu ke tidak? Mu khabar ke tak, mu kecek ke apa tadi tentang Abdullah bin Salam? Ini dia Abdullah bin Salam berada di hadapan kamu. Aku sekarang ini asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku ni telah mengikut Muhammad, telah masuk Islam, dan aku wasiat kepada kamu semua supaya ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bila dengar ini, kata di Abdullah, kata di pengikut-pengikut Yahudi, ya Muhammad, kalau mu nak kenal, inilah manusia yang paling jahat di kalangan kami. Inilah orang paling tak juruh. Bahasa jenis bahasa gap ikut bakal Abi kata di Abdullah bin Salam, waqa'u bi, gapo dia tak kata kat aku, gapo dia tak cerita aku, habisnya kau di Abdullah bin Salam. Ini sifat Yahudi. Waktu dia sayang orang ini, dia puji-puji melangit. Tapi waktu dia bala, habis dalam masa tak sampai 5 minit, masa dalam majlis yang sama, dia boleh kutuk Abdullah bin Salam. Dia hanya Abdullah bin Salam sampai langit ke bawah, sampai apa ni, 7 bumi ke bawah. Ini cerita Abdullah bin Salam dia hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu golongan yang pertama. Golongan yang pertama yang telah menerima dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi kita sampai di Madinah. Kemudian ada lagi orang yang kedua pula, lagu mana sikap dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bernama Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini pemimpin, salah seorang pemimpin Yahudi.
Dia mari kata salah seorang anak dia yang kemudian akan jadi Safiyah binti Huyai ini akan jadi salah seorang ummahatul mukminin, akan jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata nak dengar cerita ke tidak? Dia cerita bagaimana golongan yang kedua, Yahudi satu pihak lagi, yang menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dia kata aku ni, kata Safiyah, saya ini adalah anak kesayangan bapa saya, Huyai bin Akhtab. Dan saya juga adalah merupakan kesayangan bapa saudara dia Abu Yasir. Saya benar yang dia kata ke saya ni. Kalau duduk ramai-ramai, ada Safiyah, ada anak-anak lain, dia ucap kelak ke saya, tak beri ke anak dia lain. Nak ayatnya saya yang dia kepada Safiyah binti Huyai. Tiba-tiba aku tengok pada satu hari, di pagi hari, belum naik matahari lagi, bocor tanah sikit, pak saudara dia mari ke rumah dia, Abu Yasir mari ajak ayah dia Huyai. Dia kata mari kita pergi cepat. Safiyah kata gapo dua orang ni duk bisik sosi-sosi, nampak gaduh ni, kelang kabut duduk hari ni. Dia kata mari kita pergi cepat, kita pergi tengok satu benda, satu perkara pelik yang berlaku di Madinah ini. Dia kata perkara pelik apa yang berlaku di Madinah ni? Perkara peliknya, dia berdua orang ni tubik, tak pagi lagi, belum naik matahari lagi, tubik daripada rumah, keluar, tak balik-balik, sehinggalah dekat maghrib, ghurub syams. Bila petang hari dah, maghrib dah baru dia mari. Dia mari balik dua orang ni, sepuluh sekala lah, anak dia, hak dia manja sekali, Safiyah ni. Dia duduk teruk punggung ayah dia, takut-takut wak klik hadiah sepuluh sekala. Takut-takut wak balik kuih-kuih kau berapa. Tiba-tiba dia kata, ayuh aku ngapa saudara aku tak cara langsung nak aku petang ni, tak cara langsung nak petang ni, tak layan sikit abuk apa yang aku mari duduk dekat demo ni. Dia kata apa dua orang ni pelik. Duduk cokoh sini, balik dalam keadaan letih lembek, tak bermaya kata orang. Duduk nyanda ni dua orang ni duduk bicara. Kata dia Abu Yasir, Huyai. Dia kata ahwa-hwa. Itu bahasa Arab yang kata ahwa-hwa. Dua patah tu ya. Kita nak suruh ya bahasa Arab sikit, biarnya orang nak tak ngaji Arab tu, biar teliu nak ngaji Arab sikit tak. Sedap dia beri dua patah je, ahwa-hwa. Kalau kita bahasa Kelantan kak, yalah kau dia tu. Yalah kau dia. Maknanya rupanya dua orang ni dita Nabi sallallahu alaihi wasallam baru sampai ke Madinah. Bila kelik mari dia kata ahwa-hwa, dia tu kata. Jawab di Huyai, ya Allah dah lah, hak kita duk mengaco dah, kita tak tahu siang malam ni, dia dah lah tu, tak ada orang lain dah. Lepas tu lagu mana sikap kita? Fama fi nafsika. Dia kata gapo dalam dirimu, lagu mana cerita ni? Kalau dia dah hak perjuangan hak kita duk tunggu selama ni pun dalam kitab Taurat ni, sifat-sifat Nabi akhir zaman ni memang dia dah. Lepas tu gapo dia kita nak buat? Duk bicara dua balik. Laguan kalau kena kita jumpa benda benar dah, tahu dah peristiwa orang perjuangan ni perjuangan betul. Huyai kata benar kau tak benar kau, dia kau tak dia kau, adawatuhu wallahi ma baqitu. Dia kata hi Abu Yasir, benar dah dia sekali dah, dia lah kita duk tunggu selama ni. Tetapi oleh kerana dia ni bukan dari kalangan orang Yahudi, bukan daripada pupuk kita, adawatuhu, kita akan lawan dia ma baqitu, selama aku hidup aku tetap akan lawan Muhammad. Inilah satu sikap Yahudi yang sangat tidak baik, satu sifat jahat, sifat buruk yang tertera dalam sejarah Islam. Maknanya kita boleh simpul yang ulama dalam fiqh sirah dia kata, kalaulah kita tahu kebenaran, depan mata kita dah kebenaran, orang ni bawa nak ajak kepada Islam, orang ajak beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berajak kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Tiba-tiba ada lagi orang kata tak boleh kalau ikut Quran, tak boleh nak pergi mana kita, tak boleh nak maju kalau turut lagu ni. Apakah sifat ni tidak dinamakan sifat yang ditunjuk oleh Huyai bin Akhtab? Lepas dia gelik, dia tunjuk becek dua orang ni, huwa dialah Nabi akhir zaman yang kita duk tunggu siang malam. Tapi sikap dianya adawatuhu wallahi ma baqi.